Hello. Cikgu Jenny. Dah boleh nampak, Boleh nampak. Jangan call saya kalau call line dia putus. Jadi kalau ada apa-apa WhatsApp saya lah. Saya akan baca WhatsApp kalau ada problem. Boleh ya? Okey. Sebab tadi bila call line dia putus, jadi JM pun putus sekali lah. Tak apa. Cikgu pergi balik soalan yang pertama. Boleh nampak Cikgu Jenny ya? Boleh. Okey. Suatu graf mudah mempunyai jumlah darjah 22. Berapakah bilangan tepi graf itu? Jadi yang ini nak cari jawapan. Anak-anak kena tahu formula yang harus diguna pakai. Jadi bilangan tepi, formula dia adalah jumlah darjah bahagi 2 dan gantikan jumlah darjah dengan 22. Bila bahagi dengan 2, jawapan adalah 11. Jadi jawapan adalah A. Jawapan dia A. Okey. Itu kaedah dia lah. Kemudian soalan yang kedua, jadual 1 menunjukkan skor yang diperoleh sekumpulan murid. Jika skor median ialah 4, hitung nilai maksimum bagi X. Jadi dalam soalan ni maklumat yang diberi skor median. Median ni tengah-tengah. Jadi kemudian dia minta bacaan untuk nilai maksimum bagi X. Cuba lihat jadual yang diberi. Cuba perhatikan 4 yang diketahui sebagai median. Di bawah 4 tu 9. Jadi apa yang harus dibuat? Tukarkan 9 ni kepada 1 tambah 8. 4 tu sebagai median. 9 tu jadikan 1 tambah 8. Dan 1 ni kepunyaan nombor 4 sebagai median. Dan daripada sini, kita keluarkan satu persamaan. Jadi cara nak keluarkan persamaan, kita ambil 3 tambah 8 tambah X. Ambil yang sebelah kiri ni, 3 tambah 8 tambah X. Samakan dengan sebelah kanan, iaitu 8 tambah 6. Jangan masuk 1 dalam persamaan. Itu kaedah nak cari nilai maksimum bagi X. Apabila diberi maklumat tentang median. Kemudian kita lakukan penyelesaian. 3 tambah 8, 11. Kemudian 8 tambah 6, 14. X adalah 14 tolak 11. Jawapan X adalah 3. Jadi jawapan dia B. Jawapan dia B. Okey Cikgu Jenny, nampak apa yang saya terang? Boleh nampak. Okey, terima kasih. Sangat terang. Okey. Itu kaedah menyelesaikan soalan seperti ini. Kemudian soalan yang berikutnya. Ini soalan yang berikutnya. Rajah 10 menunjukkan suatu graf tak terarah. Graf tak terarah ni bermaksud pada gambar rajah tidak ada anak panah. Kalau terarah, pada gambar rajah ada anak panah. Dan berpemberat. Manakah di antara berikut yang menunjukkan pokok dengan nilai pemberat yang paling minimum? Jadi dia nak pokok. Jadi kalau tengok di sini, gambar rajah ni ada bucu 6. Titik ni panggil bucu. Bucu ada 6. Dan garisan dipanggil tepi. Jadi kalau bilang di sini tepi dia ada 8. Jadi kalau kita nak membina pokok, bucu dikekalkan dan bilangan tepi kita cari guna formula. Jadi untuk membina pokok, bucu dia kekalkan 6. Dan untuk mencari bilangan tepi, kena tahu formula. Bilangan tepi adalah bilangan bucu tolak 1. Ini formula untuk mencari bilangan tepi. Kemudian bilangan bucu ganti dengan 6. 6 tolak 1. Jadi bilangan tepi adalah 5. Jadi untuk membina pokok, pastikan bilangan tepi dia 5. Gambar rajah ni ada bilangan tepi dia ada 8. Nak jadikan 5, awak kena buang 3 tepi.
Jadi tepi yang cikgu buang adalah TS. Tepi yang kedua SR. Tepi yang ketiga adalah PR. Pastikan garisan yang kita buang tu tidak akan jadi gambar rajah kitaran. Kitaran ni bermaksud gambar yang tertutup, ya. Dan pastikan 3 tepi yang kita buang tu kena pilih yang bersesuaian supaya nilai pemberat dia menjadi minimum. Jadi itulah garisan tepi yang cikgu buang. 3 tepi cikgu buang sebab kita nak bilangan tepi dia 5. Dapatlah gambar seperti ini selepas tepi telah dibuang. Itu dia. Jadi untuk mencari jawapan kepada nilai pemberat minimum, kita ambil nombor-nombor yang kelihatan di situ, kita tambah satu demi satu. Dan jawapan dia adalah 15. Dan saya nak ingatkan di sini, kalau ada sebarang masalah yang timbul daripada apa yang cikgu sampaikan pada petang ini, boleh bersuara. Jangan tulis dekat chat. Cikgu tak sempat nak baca. Bersuara, kenapa begini, kenapa begitu. Tanyalah. InsyaAllah cikgu dan cikgu Hasnah, cikgu Zuliza dan cikgu Jenny boleh bantu semua yang ada. Okey ya? Tak ada yang masuk. Okey. Okey, kemudian soalan seterusnya. Ini soalan transformasi. Ya. Transformasi P ialah pantulan pada paksi Y. Dan transformasi Q adalah translasi 58. Imej bagi koordinat 24 di bawah gabungan transformasi PQ yang mana satu. Kalau dia bagi transformasi PQ, maknanya Q adalah transformasi yang pertama, P merupakan transformasi yang kedua. Q sebagai yang pertama, P sebagai yang kedua. Jadi objek yang diberi adalah 24. Jadi transformasi yang pertama Q. Q merupakan translasi 58. Okey anak-anak, bila translasi ni, kaedah mencari imej untuk translasi, nombor depan tambah dengan nombor atas. Jadi 2 tambah dengan 5. Jawapan dia tulis 7. Dekat depan tu. Nombor di belakang tambah dengan nombor di bawah. 4 tambah dengan 8. Dan jawapan dia 12, tulis kat belakang. Itu dia. Kemudian diikuti dengan yang kedua iaitu P. P adalah pantulan pada paksi Y. Bila pantul pada paksi Y, pastikan Y kekal abadi, X bertukar tanda. Bila pantul pada paksi Y, Y kekal abadi. Jadi 12 ni kekal abadi, X bertukar tanda. Jadi 12 ni kekal, letak 12. Dan 7 sebagai koordinat X bertukar tanda, jadi tolak 7. Jadi 12 tu kekal, 7 jadi tolak 7. Itulah jawapan dan jawapan dia berada pada jawapan D. Boleh tak Adam Haikal? Boleh. Boleh faham Jadi kalau pantulan pada paksi Y, Y kekal abadi, X bertukar tanda. Kalau pantulan pada paksi X, X kekal abadi, Y bertukar tanda. Jadi awak tolong ingat apa yang cikgu nyanyikan lagu tadi. Itu kaedah panduan ni lah. Okey, yang ini yang kedua pula. Koordinat imej bagi titik negatif 2, 3 di bawah transformasi pembesaran dengan faktor skala 2 pada asalan diikuti oleh pantulan pada garis lurus X sama dengan 2 ialah yang mana satu? Adakah jawapan dia A, B, C ataupun D? Jadi objek yang diberi negatif 2, 3. Kemudian yang pertama, dia melalui proses transformasi pembesaran dengan faktor skala 2 dan pada pusat pembesaran asalan. Jadi kalau pusat pembesaran dia asalan, nak cari jawapan imej, tolong guna operasi darab sahaja. Jadi kalau pusat dia asalan, nak cari jawapan imej, tolong pakai operasi darab sahaja. Maknanya negatif 2 darab dengan faktor skala dia 2. Negatif 2 darab dengan 2
jawapan dia negatif 4. 3 darab dengan 2, jawapan dia 6. Ini kaedah mencari image. Tak payahlah nak guna pembaris ke apa-apa alat untuk cari jawapan. Yang kedua, diikuti dengan pantulan pada garis X sama dengan 2. Jadi kalau pantulan pada X sama dengan 2, awak nampak X di sini, pastikan Y kekal abadi. Bila pantulan pada huruf X sama dengan 1 nombor, Y kekal abadi. Jadi 6 ni kekal. 6 ni kekal. Jadi dekat image ni tolong tulis 6. Kekal. Tak berubah. Kemudian negatif 4, di tengah dia 2. Tolong fikir bagaimana negatif 4 nak jadi 2. Negatif 4 nak jadi 2, dah tentu kita kena guna operasi tambah 6. Negatif 4 tambah 6, dapat 2 dekat tengah ni. Kemudian tambah 6 ni, bawa ke kanan. Macam cikgu tunjuk ni. Bawa tambah 6 tu ke kanan. Ambil nombor di tengah ni 2. Bila tambah dengan 6, tulis jawapan di depan ni 8. Itulah jawapan akhir dia. Dan jawapan dia duduk pada jawapan D. Macam mana Cikgu Nur Hasnah? Okey tak ni? Cikgu Nur Hasnah? Boleh Nurul Azmina, boleh? Adam Haikal, okey? Adam Haikal? Cikgu Jenny? Cikgu Rosa boleh teruskan. Okey. Kadang-kadang saya bersuara ni, anak-anak murid tolong respon ya. Bukan apa, cikgu takut jadi macam tadi lah, takut hilang ke ataupun line tak ada lah. Cikgu bimbang yang itu. Bila awak ada respon, maknanya cikgu pun seronok. Macam tu. Okey, ada yang baru masuk, cikgu admit sekejap. Itu kaedah dia. Okey, yang ini soalan metrik. Diberi metrik H 2603 dan metrik K 4x09. Kemudian dibekalkan satu maklumat H kuasa 2 sama dengan K. Hitung nilai X. Jadi kita gunakan maklumat yang diberi ni, H kuasa 2 sama dengan K ni untuk mendapatkan nilai X. H kuasa 2 bermaksud H. Jadi awak ambil matrik H ni darabkan 2 kali. Sebab kuasa 2 ni. Kemudian samakan dengan matrik K. Sebagaimana yang cikgu tunjuk. Itu dia. Kemudian kita nak cari X. X duduk di atas. Kalau matrik dalam bentuk darab, yang depan ni tutup mendata. Matrik yang kedua ni tolong tutup secara tegak. Itu kaedah dia. X duduk di atas bermakna matrik depan ni tutup di bawah. Kalau X duduk di bawah, tutup di atas. So jawapan pun tutup di bawah. X duduk di belakang. Bermakna matrik yang kedua ni tutup di hadapan. Jawapan pun tutup di hadapan. So yang terbuka tu, kita darab satu persatu, dapatlah jawapan X. Maknanya 2 darab dengan 6, tambah 6 darab dengan 3, keluarkan tanda sama dengan, keluarkan X. Itulah jawapan untuk nilai X. Jadi X adalah 2 kali 6, 12. 6 kali 3, 18. X adalah 12 tambah 18. Dan jawapan X adalah 30. Jawapan dia A. Boleh Zairi Rasha. Boleh Zairi Rasha? Boleh cikgu. Okey. Macam itulah. Cikgu tanya, saya tanya bukan tanya soalan, saya tanya boleh dengan tak boleh je. Jawab macam tu. Jadi maknanya line dalam keadaan clear, cantik. Okey. Kita terus soalan seterusnya. Tolong ambil tanggap gambar apa-apa yang cikgu bagi ni. Bagi clear lah. Yang ini satu contoh soalan insurans.
Berdasarkan maklumat di bawah, hitung premium yang dibayar oleh pemegang polisi. Nilai muka polisi RM180,000. Kadar premium per RM1,000 adalah RM6.56. Jadi antara jawapan ABCD, yang mana satu jawapan untuk premium yang dibayar oleh pemegang polisi? Boleh Muhammad Faiz? Apa jawapan Muhammad Faiz? Boleh? Tanusha, apa jawapan Tanusha? Jadi awak guna jadual yang diberi ni, RM1,000 mewakili RM6.56. Jadi kalau nilai muka dia RM180,000, jadi jawapan dia adalah RM180,000 bahagi dengan RM1,000 darab dengan RM6.56. Jadi tekan kalkulator, mendidih jawapan dia keluar. Dan jawapan adalah A. RM1,180.80. Tajuk ni sebenarnya ada formula, tapi pada hemat cikgu lah, tak payah guna formula, gunakan kaedah yang cikgu tunjuk. Guna kaedah kadar langsung untuk menentukan jawapan. Itu kaedah. Boleh ya? Okey, yang ini pula, ini tajuk garis lurus. Soalan di peringkat menengah rendah. Jadi saya Gia diingatkan kepada semua yang ada dalam talian ni, anak-anak yang dikasihi, awak kena menguasai juga tajuk-tajuk di peringkat menengah rendah ya. Jadi tajuk-tajuk menengah rendah juga akan disoal di kertas 1 dan juga di kertas 2 matematik KSSM SPM. Jadi diberi bahawa 3 titik P 74Q negatif 32 dan R 2M-1 dalam keadaan segaris. Segaris ni bermaksud tiga-tiga koordinat tu berada pada garis yang sama. Cari nilai M. Siapa tahu macam mana nak cari M? Apa panduan yang harus kita guna pakai? Oleh kerana tiga titik duduk dalam satu garis, so nak cari nilai M, tolong guna kecerunan. Maknanya kecerunan PQ sama dengan kecerunan QR. Ataupun kecerunan PQ sama dengan kecerunan PR. Pilih mana-mana pun boleh. Jadi kita guna konsep kecerunan untuk menentukan nilai M. Jadi kecerunan PQ sama dengan kecerunan QR. Jadi di sebelah kiri ni kecerunan PQ, kita gunakan formula kecerunan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi untuk PQ ni, Y2 dia 4, Y1 dia 2, X2 dia 7, tolak X1 dia negatif 3. Manakala sebelah kanan ni kecerunan QR, cuba perhatikan koordinat Q dan R. Jadi gunakan formula kecerunan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi Y2 dia M tolak 1, Y1 adalah 2. Manakala X2 adalah 2, X1 adalah tolak 3. Kemudian kita buat penyelesaian kiri dan kanan. Selesaikan kiri dan kanan. Jadi 4 tolak 2 dapat 2, 7 tambah 3 dapat 10. Dan 2/10 tu dikecilkan sebagai 1/5. Okey, untuk pengetahuan anak-anak SMK Damansara Damai 1, bila awak jumpa persamaan dalam pecahan, kalau nombor dia sama, ni contoh ni nombor di bawah dia sama ni. Di kiri 5, di kanan pun 5. Bila nombor di bawah dia sama, bermakna tak perlu pakai darab silang. Jadi bawah dia 5 dengan 5, bermakna satu di atas ni kawan dengan yang duduk di atas. Satu ni sama dengan M tolak 3. Kemudian pindah 3 ke kiri jadi tambah. M adalah 1 tambah 3. M adalah 4. So jawapan dia D. Macam mana Alifah? Boleh follow tadi Alifah? Boleh.
Kalau cikgu tak tunjuk boleh buat tak? Alifah? InsyaAllah boleh. Alhamdulillah. Macam itulah. Okey, tak ada masuk Okey. Okey, bagus. Macam itulah. Okey, ni soalan seterusnya. Siti Ruhaira akan mengambil ujian menduduki atas talian pada minggu hadapan. Kebarangkalian Siti Ruhaira lulus ujian atas talian ialah 0.7. Hitung kebarangkalian jika dia lulus ujian atas talian tersebut setelah 3 kali percubaan. Faham soalan? Macam mana nak cari soalan ni? Apa idea dia? Nurul Azminah. Macam mana Nurul? Kalau awak jumpa soalan begini, apa idea dia? Boleh respon. Nurul? Faham soalan ni? Jadi kebarangkalian lulus 0.7, kebarangkalian tak lulus L pelengkap $1 kebarangkalian lulus. Ini pelengkap kepada lulus. Jadi kebarangkalian tak lulus ni gagal lah. 1 tolak lulus. 1 tolak 0.7. Jawapan dia 0.3. Dan soalan ni sebut, hitung kebarangkalian jika dia lulus ujian atas talian tersebut setelah 3 kali percubaan. Maknanya cubaan 1 gagal, cubaan 2 gagal, cubaan 3 lulus. Itu maksud soalan. 3 kali, yang ketiga baru lulus. Maknanya yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga lulus. Itu maksud dia. Cubaan 1 gagal dan, kena guna bahasa dan, cubaan 2 gagal dan cubaan 3 lulus. Berdasarkan cerita dalam soalan. Jadi cubaan 1 gagal, nilai dia 0.3 dan ganti dengan darab. Cubaan 2 pun gagal, nilai dia 0.3 dan tukar dengan darab. Cubaan 3 lulus. Jadi lulus ganti dengan nilai dia 0.7. Kemudian tekan kalkulator 1 demi 1, tuk, dapatlah jawapan. Dan jawapan dia adalah D. Boleh tak ni, Alifah? Alifah? Boleh. Awak jangan lari kalau cikgu panggil jawab. Okey, yang ini macam mana? Cikgu nak tanya Hadam Haikal. Apa jawapan dia, Adam? CCM piawai bagi suatu set data adalah 0.9. Hitung varian baharu jika setiap cerapan dalam set data itu didarab dengan 3. Jadi apakah nilai varian baharu? Boleh? Boleh jawab tak ni Adam Haikal? Jadi CCM piawai yang asal dalam soalan tu diberitahu nilai dia 0.9. Kemudian daripada sini awak dapatkan nilai varian asal. Varian ni ada kaitan dengan sisihan piawai. Varian adalah sisihan piawai berkuasa 2. Tolong ingat ya. Pertalian di antara varian dan sisihan piawai adalah varian adalah sisihan piawai berkuasa 2. Sudah awak gantikan nilai sisihan piawai itu dengan 0.9, dapatlah nilai varian iaitu 0.81. Yang ini adalah nilai untuk varian asal. Jadi untuk cari varian baharu, ambil nilai varian yang asal ni 0.81, kemudian baca soalan, dia kata data tu darab dengan 3. Jadi bacaan varian baru ni 0.81 ni tolong darabkan dengan 3.
Kalau dia kata data tu bahagi dengan 3, kita bahagi dengan 3. Cuma tambah dan tolak jangan masuk untuk nilai varian baru. Jadi kalau data tu dia kata tambah dengan 3 ataupun tolak dengan 3, yang itu jangan masuk dalam jawapan. Untuk tambah dan tolak. Dan harus diingat untuk varian ni, selepas didarab dengan 3, kena letak kuasa 2. Itu dia punya panduan dia. Jangan lupa, selepas darab, letak kuasa 2. Jadi dapatlah 0.81 darab 9. 3 kuasa 2, 9. Dan jawapan adalah 7.29. Jawapan dia D. Boleh ya? Macam mana Cikgu Jenny? Okey? Okey. Cikgu boleh teruskan. Okey. Okey, yang ini soalan seterusnya. Ada yang masuk ni. Safwan Yusman. Okey, yang ini satu contoh soalan. Yang ini pelajar kena tengok elok-elok. Diberi varian bagi set data 4, 6, 8, 10, 12. Nilai dia 8. Hitung varian bagi set data 2, 3, 4, 5, 6. Jadi soalan begini, dia bagi data 4, 6, 8, 10, 12 dengan bacaan varian dia 8. Kemudian dia bagi data yang baru, iaitu data dia 2, 3, 4, 5, 6. Apakah nilai varian untuk data ni? Jadi bila jumpa soalan begini, anak-anak, kena lihat data yang asal 4, 6, 8, 10, 12 tu, apa pertalian dengan data yang baru 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita tengok 2, 3, 4, 5, 6 tu datang daripada data yang asal dibahagi dengan 2. Jadi bila kita ambil data yang asal ni 4, 6, 8, 10, 12 ni, bila setiap nombor ni dibahagikan dengan 2, dapatlah data dalam soalan iaitu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk cari varian untuk data 2, 3, 4, 5, 6 ni, jadi ada pertalian antara data asal dengan data baru. Jadi untuk cari varian untuk 2, 3, 4, 5, 6, kita ambil varian yang asal 8. Oleh kerana data tu dibahagi dengan 2, kita bahagi dengan 2. Dan jangan lupa, untuk varian perlu letak kuasa 2. Itu kaedah. Dan jawapan adalah 2. Jadi jawapan dia B. Jawapan dia B. Jadi kalau andai kata keluar dalam SPM nanti, cuba tengok data asal dengan data baru, apa dia punya pertalian dia. Adakah darab ke, tambah ke, tolak ke, bahagi ke, tengok. Jadi soalan ni pertalian dia bahagi dengan 2. Jadi kita ambil data yang asal 8, kita bahagi dengan 2. Dan jangan lupa, selepas bahagi kena letak kuasa 2. Begitu juga dengan darab ya. Okey, yang ini adalah soalan garis lurus. Rajah 14 menunjukkan garis lurus ST pada suatu satah kates. Diberi OS 6 unit dan 2 OT sama dengan 3 OS. Cari keturunan ST. Jadi maklumat yang dibekalkan dalam soalan ni, anak-anak yang dikasihi kena guna pakailah. So dia bagi maklumat OS 6 unit. OS tu 6 unit. Jadi OS maknanya O sampai S tu 6 unit. Bermaksud S ni nilai dia 6. Dekat situ 6. Kemudian dia bagi satu maklumat pula 2 OT sama dengan 3 OS. Dan OS ni ganti dengan 6, 2 pindah ke kanan jadi bahagi. Cikgu gantikan OS tu dengan 6 yang diberi dan 2 bawa ke kanan jadi bahagi. Dapatlah OT sebagai 18 bahagi 2. Dan OT nilai dia 9. Jadi OT ni nilai dia 9. Bermaksud dekat T ni nombor dia 9. Jadi 6 yang duduk di paksi Y dipanggil pintasan Y. Jadi pintasan Y dia 6. 9 yang duduk di paksi X dikenali sebagai pintasan X.
dan pintasan X adalah 9. Dan untuk cari kecurunan ST, kita pakai formula kecurunan yang bersesuaian. Kecurunan adalah negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Ini formula. Jangan selalu awak ingat kecurunan Y2 tolak 1 bagi X2 tolak 1. Lupa formula ini. Jangan. Kalau garis lurus melalui kedua-dua paksi Y dan X, untuk cari kecurunan, elok bawa formula yang ni. Negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Kemudian pintasan Y ganti dengan 6, pintasan X ganti dengan 9. Kemudian kita permudahkan melahirkan jawapan kecurunan iaitu negatif 2/3. Dan jawapan dia B. Cikgu rasa soalan ni agak longgar dan boleh dapat jawapan. Cikgu Zuliza, macam mana pandangan Cikgu Zuliza tentang soalan ni? Okey tak? Soalan okey, cuma pelajar memang kena ingatlah beberapa tips-tips penting tu kan, macam pintasan Kena tahulah. X. Kalau tidak, problem soalan ni. Ya, betul. Okey, ini satu contoh soalan kebarangkalian. Yang ini jaga-jaga sikit anak-anak, dia ada guna bahasa sekurang-kurangnya. Jaga-jaga tu. Kebarangkalian alias lulus dalam mata pelajaran sains dan matematik adalah 0.78 dan 0.56. Hitung kebarangkalian bahawa alias sekurang-kurangnya lulus satu mata pelajaran. Jadi dia guna bahasa sekurang-kurangnya. Jadi bila awak jumpa bahasa sekurang-kurangnya, nak cari jawapan tolong guna pelengkap. Pelengkap. Sekurang-kurangnya lulus satu mata pelajaran, pelengkap dia satu tolak tak lulus dua-dua mata pelajaran. Lulus, pelengkap dia tak lulus. Ini kalau guna perkataan sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya seorang lelaki, satu tolak dua-dua bukan lelaki. Maknanya dua-dua perempuan. Sekurang-kurang satu hari hujan, satu tolak dua-dua hari tak hujan. Dia pelengkap dia. Jadi sekurang-kurangnya lulus satu mata pelajaran, pelengkap dia satu tolak tak lulus dua-dua mata pelajaran. Itu dia. Tak lulus dua-dua mata pelajaran. Maknanya matematik tak lulus, sains pun tak lulus. Sains lulus 0.78. Kalau tak lulus, satu tolak 0.78. Itu dia. Matematik lulus 0.56. Kalau tak lulus, satu tolak 0.56. Dan di sini, tolong pakai operasi darab. Macam cikgu buat. Sains lulus 0.78. Tak lulus, satu tolak 0.78. Matematik lulus 0.56. Tak lulus, satu tolak 0.56. Kemudian bila kita buat pengiraan, dapatlah satu tolak 0.22 kali 0.44 dan jawapan adalah 0.9032. Jawapan duduk pada jawapan A. Yang ini anak-anak SMK Damansara Damai 1, ini kaedah kita handle soalan yang menggunakan bahasa sekurang-kurangnya satu. Besok tu ya. Sekurang-kurangnya satu buah apple, satu tolak dua-dua bukan buah apple. Itu cara nak selesai ya. Besok buat macam itulah. Okey, yang ini soalan agak mudah. Dia nak julat. Dia nak beza julat antara julat dan julat antara kuatil. Jadi soalan ni agak mudah. Boleh tak cikgu tanya Nahdlatul? Macam mana nak buat ni Nahdlatul? Nahdlatul? Respon? Ataupun dibantu oleh Maizatul Azwa. Macam mana nak cari julat dan bagaimana nak cari julat antara kuatil? Beza bermaksud tolak. Julat bermaksud nilai paling besar, tolak nilai paling kecil. Itu julat lah. Jadi julat adalah nilai maksimum, tolak dengan nilai minimum. So jawapan julat 69. Manakala julat antara kuatil, formula dia adalah kuatil ketiga, tolakkan dengan kuatil pertama.
Jadi julat antara kuartil ketiga 82 tolak dengan kuartil pertama 46. Dan jawapan dia adalah 36. Kemudian beza bermaksud tolak. Jadi ambil nilai yang besar, tolak nilai yang kecil. Jadi beza antara julat dan julat antara kuartil, ambil jawapan julat 69, tolakkan dengan jawapan julat antara kuartil 36, itulah jawapan perbezaan. Dan jawapan dia 33. Jawapan dia A. Okey, anak-anak SMK Damansara Damai 1. Tolong respon, cikgu nak dengar suara, boleh faham tak ni? Boleh. Macam itu. Bagus. Okey, yang ini dia graf jarak masa sebuah bas dalam tempoh 30 saat. Kemudian dia minta tolong dapatkan laju purata. Siapa tahu macam mana nak cari laju purata? Formula laju purata adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Kemudian nak perhatikan gambar rajah yang diberi. Dekat gambar ni cikgu letak P, kemudian letak Q, letak R, letak S. Jadi jumlah jarak bermaksud jarak PQ tambah QR tambah jarak RS. Itu jumlah jarak. Jarak P ke Q, cuba tengok P 60, Q 120. Jarak P ke Q 120 tolak 60. Q ke R, oleh kerana garisan dia mendata, jarak dia kosong. Jadi Q ke R ni jarak dia kosong. R ke S, jarak dia 120. S ni, kalau pergi ke paksi jarak, nilai dia kosong. Jadi jarak R ke S, 120 tolak kosong. Jadi dapatlah jumlah jarak dia adalah 180. Manakala tempoh masa dia 30 saat sebagai jumlah masa. Jadi laju purata, kita bawakan formula jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak ganti 180. Jumlah masa ganti dengan nilai 30. Apabila kita bahagi, jawapan dia 6. So, jawapan dia C. Jadi soalan begini besok anak-anak yang dikasihi ya, jangan bagi jawapan dia bukan C lah. Sayang kalau soalan ni keluar kita bagi jawapan salah. Ini soalan yang memungkinkan dapat markah penuh lah. Soalan mudah. Soalan yang agak simple dan mudah lah. Okey, ini soalan seterusnya. Ini graf laju masa. Rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi suatu zarah bagi tempoh 13 saat. Diberi bahawa pecutan zarah itu pada 6 saat pertama. 6 saat pertama bermaksud 0 sampai 6. 6 saat pertama adalah 0 sampai 6. Dan pecutan diberi nilai dia 1/5. Hitung nilai U. Jadi pecutan ni laju bahagi masa. Jadi pecutan nilai dia ganti dengan nilai yang diberi 1/5. Kemudian awak tengok garisan condong. Ni garisan condong. Nampak kan garisan condong tu. Jadi laju ambil yang di atas tolak yang di bawah. U di bawah dia 3. Jadi laju U tolak 3. Dan jumlah masa ataupun masa dia 6 tolak 0. Tu dia. Jadi 6 tolak 0 dapat 6. Jadi darab silang. U tolak 3 darab 1 dapat U tolak 3. Kemudian 1/5 darab dengan 6. Dapat 9. Kemudian kita nak cari jawapan U. 3 bawa ke kanan jadi tambah. U adalah 12. Dan jawapan dia adalah D. Itu kaedah cari jawapan. Dia cikgu Zuliza, soalan macam ni, macam mana dengan keadaan anak-anak di SMK Damansara Damai 1? Dia rasanya okey tak ni soalan macam ni? Kalau ada pelajar yang boleh buat jugalah kalau yang kelas depan tu kan yang banyak praktis. Tapi kalau majoriti tu memang kurang boleh jawab lah soalan ni.
Sebab dia kena tengok isi kandungan dalam soalan, kemudian dia kena collect maklumat dekat gambar rajah. Kemudian Betul. dicantumkan dia untuk melahirkan bacaan you. Kalau tidak sayang soalan ni ya. Betul. Soalan yang tak adalah susah sangat. Ya, dia kena banyak praktis lah tu. Mampu dapat jawab lah cikgu. Ya, betul. Yang ini satu lagi soalan tingkatan menengah rendah lah. Dia nak jarak ataupun dia nak koordinat titik S. Dan dalam soalan ni sebut PQ dan RS dalam keadaan sama panjang. PQ sama panjang dengan RS. Tu dia. Cuba tengok P dengan Q. Nampak tak P dengan Q ni? Nampak tak koordinat P, koordinat Q? Perhatikan. Besok bila jumpa soalan perhatikan. Kena banyak menggunakan mata lah. Kena banyak gunakan mata melihat isi kandungan pada gambar rajah dan isi kandungan dalam teks soalan. Jadi bila tengok dekat gambar rajah, kita nampak koordinat P dengan koordinat Q, koordinat Y dia sama, 2, 2, 3. Jadi untuk cari panjang PQ ni, kita hanya guna 8 tolak 1. Tak payahlah guna formula jarak. Jadi panjang PQ tu 8 tolak 1, jawapan dia 7. Oleh kerana PQ sama panjang dengan RS, bermakna panjang RS pun dah tentulah 7. Kemudian oleh kerana, cuba tengok R tu di belakang dia negatif 3. Jadi S ni, dah tentu koordinat S ni, di belakang dia pun mesti negatif 3. Samalah. Berdasarkan gambar rajah P dekat atas. Kemudian oleh kerana panjang RS tu 7, panjang 7 tu datang daripada X tolak 4. Nak cari panjang belakang tolak depan. Macam atas ni, 7 tu datang daripada 8 tolak 1. Jadi untuk RS ni, 7 tu mesti datang daripada X tolak 4. Dan jawapan dia 7. Macam itu. Kemudian kita selesaikan. Pindah ke 4 ke kanan jadi tolak. X dapatlah 3. Jadi koordinat X adalah 3, negatif 3. Itulah jawapan koordinat S. Dan jawapan dia adalah A. Saya memang berharap sangat semua anak-anak yang ada dalam talian pada petang ni mampu jawab soalan beginilah. Jangan soalan begini kita pakai teka-teka ataupun tembak-tembak. Jangan. Sebab soalan ni sebenarnya boleh dapat jawapan dengan jawapan yang betul. Cuba kena perhatikan elok-elok lah soalan ni. Jadi tak ada masalah di situlah. Okey, ni satu lagi soalan transformasi. T adalah translasi negatif 3, 2. R adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Nyatakan koordinat imej bagi titik 49 di bawah gabungan transformasi TR. Jadi objek dia 49. Jadi kalau TR, kita kena buat R dahulu. R adalah putaran 90 ikut arah jam pada asalan. Jadi kalau ikut arah jam pada pusat asalan, nak cari koordinat yang belakang pindah ke depan, kopi sahaja. 9 pindah ke depan, kopi sahaja. Jadi 9 ni bawa ke depan, kopi nombor 9. 4 pindah belakang, bertukar tanda. Depan pindah belakang, bertukar tanda. 4 pindah belakang, bertukar negatif 4. So yang belakang ni tolong tulis jawapan dia negatif 4. Kemudian diikuti dengan penjelmaan yang kedua iaitu T. T adalah translasi negatif 3, 2. Dan tadi cikgu dah pesan translasi bermaksud nombor depan tambah dengan nombor atas. 9 tambah dengan negatif 3. Dan bila awak tambah, jawapan dia 6, tulis di depan. Nombor di belakang tambah dengan nombor di bawah. Negatif 4 tambah dengan 2, jawapan dia tulis negatif 2. Dan jawapan dia duduk pada jawapan C. Yang ini, bila putaran 90 darjah, ikut arah jam ataupun lawan arah jam, apabila pusat dia adalah asalan, anak-anak yang dikasihi tak payahlah guna alat-alat geometri nak cari jawapan.
Guna kaedah yang cikgu tunjuk ni cepat, ringkas dan menjimatkan masa. Macam itu. Jadi kita pergi kepada kertas 2 pula. Banyak ni tak habis tak apa. Okey, kertas 2. Tahun ni tahun pertama 2021 ni, SPM tahun 2021 merupakan tahun pertama penggunaan format baru KSSM untuk kertas 1, kertas 2 matematik SPM. Ini untuk kertas 2 pula. Tengok di sebelah kanan, tengah tu dah berlalu. Jadi kertas 2, 2 jam 30 minit. Ada 3 bahagian yang perlu dijawab. Bahagian A 10 soalan, markah 40, jawab semua. Tak ada soalan, satu soalan pun boleh kena tinggal. Semua kena jawab. Bahagian B ada 5 soalan, juga jawab semua. Markah 45. Manakala bahagian C ada 2 soalan, jawab 1 daripada 2. Dan 1 soalan markah ada 15. Jadi markah penuh 100, bilangan soalan yang perlu dijawab 16, tempoh pemeriksaan 2 jam 30 minit. Okey, ini cikgu agihkan masa lah. Bahagian A ni, soalan dia adalah berbeza-beza. Berbeza-beza soalan dia. Di segi markah dia, berbeza-beza. Jadi cikgu sediakan 80 minit untuk selesaikan 10 soalan. Cikgu tak boleh letak satu soalan berapa minit sebab soalan dia berbeza markah. Jadi 10 soalan tu selesai dalam masa 80 minit. Manakala bahagian B 5 soalan selesai dalam masa 50 minit. Manakala bahagian C ada 1 soalan yang perlu dijawab. 1 soalan ni selesaikan daripada menggunakan 15 minit. Jadi masa yang kita guna adalah 145 minit daripada masa 150 minit. Jadi bila cikgu tolak, tinggal 5 minit untuk kita lakukan proses penyemakan mana-mana soalan yang telah dijawab ataupun menjawab soalan-soalan kebat ataupun soalan-soalan yang tertinggal. Itu keadaan. Okey. Ini satu contoh lah. Ada yang masuk? Tak ada. Okey, ini satu contoh soalan kertas 2. Tentukan sama ada hujah berikut adalah kuat atau lemah. Jadi untuk makluman anak-anak yang dikasihi untuk menentukan hujah kuat ataupun lemah, langkah pertama sekali tengok kesimpulan. Kalau kesimpulan dia benar, jawapan dia kuat. Kalau kesimpulan adalah palsu, jawapan dia lemah. Jadi cuba tengok kesimpulan. Saipul mendapat grade A dalam semua ujian. Dalam semua ujian. Bermakna tidak ada kebenaran di sini. Sebab dia hanya sebut 3 saja mata pelajaran yang dapat A. Sedangkan kesimpulan sebut semua mata pelajaran. Jadi kita tak ada kebenaran di situ. Kita ada kesangsian, kita ada kebimbangan kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan tu dalam keadaan palsu. Sebab dia guna ayat semua. Apa jadi dengan pendidikan Islam? Apa keputusan dia? Kita tak tahu. A ataupun tidak. Bagaimana pula dengan mata pelajaran geografi ataupun bahasa Melayu? Kita pun tak tahu. A ataupun tidak. Jadi maknanya kesimpulan tu dalam keadaan keraguan, bermaksud kesimpulan tu dalam status palsu. Bila kesimpulan dia palsu, jawapan ni kena pilih lemah. Potong kuat. Kemudian meyakin ataupun tidak meyakinkan. Bila lemah, automatik jawapan dia tidak meyakinkan. Potong meyakin. Besok kalau dapat jawapan lemah, tolong pastikan jawapan dia dalam keadaan tidak meyakinkan. Jadi premis tak payah semak dah. Sama ada benar ataupun palsu. Kemudian justifikasi, awak hanya tulis kesimpulan adalah palsu. Itu cara tulis justifikasi. Ataupun nak tulis semua premis adalah benar, tetapi kesimpulan ada mungkin palsu pun boleh. Itu cara tulis justifikasi. Ada apa-apa nak tanya anak-anak?
Boleh ya? Okey, yang ini satu contoh lagi. Cuba lihat kesimpulan. Suhu di Bentong setiap hari tidak melebihi 30 darjah Celsius. So, yang ini pun palsu, tidak ada kebenaran. Sebab cerita dia hanyalah pada hari Isnin, Selasa dan Rabu. Dia kata setiap hari. Apa jadi dengan Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad? Tak disebut. Jadi kesimpulan dalam kategori palsu. Jadi bila kesimpulan tu palsu, automatik jawapan dia lemah. Potong kuat. Dan bila lemah, automatik jawapan dia tidak meyakinkan. Potong meyakinkan. Dan justifikasi hanya tulis kesimpulan adalah palsu. Okey, anak-anak yang dikasihi ya, tolong respon. Boleh faham tak ni? Boleh cikgu. Okey, yang ini kita nak tentu kuat ke lemah. Kita cuba lihat kesimpulan dia. Faktor bagi 21 ialah nombor ganjil. Jadi nombor yang boleh dibahagi dengan 21, 1, 3, 7, 21 dan kita dapati semua nombor tu nombor ganjil. Jadi maknanya kesimpulan tu dalam keadaan benar. Semua nombor yang boleh dibahagi dengan 21 didapati 1, 3, 7, 21 dan keempat-empat nombor tu nombor ganjil. Bermakna kesimpulan dalam kategori benar. Bila kesimpulan tu benar, jawapan kena pilih kuat. Potong lemah. Kemudian, meyakin ataupun tak meyakinkan. Yang ini, nak tentukan meyakin dengan tak meyakin, baru kita semak premis satu persatu. Premis 1, faktor bagi 21 ialah 3. Jadi kita dapati nombor 3 ada dalam senarai faktor bagi 21. So premis 1 tu benar. Premis yang kedua, faktor bagi 21 ialah 7. Nombor 7 ada dalam senarai faktor bagi 21. Jadi premis 2 pun benar. Semak pula premis yang ketiga. Faktor bagi 21 ialah 6. Kita dapati 6 tak ada dalam senarai faktor bagi 21. Jadi premis 3 adalah palsu. Bila salah satu premis ni palsu, jawapan dipilih tidak meyakinkan. Potong meyakinkan. Jadi selepas beri jawapan kuat, untuk menentukan meyakin ataupun tidak meyakinkan, semak premis yang diberi itu satu persatu. Kalau salah satu jawapan dia palsu, kena ambil jawapan tidak meyakinkan. Apabila semua premis dalam keadaan benar, baru kita pilih meyakinkan. Itu kaedah dia. Kemudian bila dia minta justifikasi, tolong tulis yang palsu sahaja. Cukuplah. Jadi justifikasi, tulis premis 3 adalah palsu. Yang lain tak payah sebutlah. Cukup memadai tulis premis 3 adalah palsu. Ni. Tukarkan 2 ni kepada 3. So jawapan premis 3 adalah palsu. Okey, yang ini kita nak tentukan hujah didaktif. Sah ataupun tidak sah. Nak menentukan hujah didaktif ni, sah ataupun tidak sah, dia melibatkan 3 bentuk. Bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Bentuk-bentuk ini anak-anak kena hafal. Ini bentuk 1. Bila dia guna perkataan semua pada premis 1, dia menggunakan bentuk 1. Ini bentuk 1. Ini bentuk 1. Cuba tengok bentuk 1 ni, nampak tak? B, cuba K ni kesimpulan. Tengok B, dekat premis 1 pun B. Nampak? B dengan B. Cuba tengok dekat soalan, kesimpulan dekat belakang dia berbentuk spera. Dekat premis 1 pun berbentuk spera. Jadi, soalan ini mengikut bentuk 1. Kalau kita tak yakin lagi, kita tengok pula dekat bentuk 1. Cuba tengok dekat premis 2, dekat belakang dia A, dekat premis 1, dekat depan pun A. Nampak tak? Sama. Kemudian bila tengok pada soalan, premis 2, dekat belakang dia bola, dekat premis 1 pun bola. Nampak tak? Soalan ini mengikut acuan bentuk 1. Bila soalan tu mengikut bentuk 1, dia dipanggil sebagai sah. Potong tidak sah. Bukan tidak salah, tidak sah. Jadi potong tidak sah. Kemudian kita nak tentu pula munasabah dengan
tidak munasabah. Nak tentukan munasabah dengan tidak munasabah, semak premis dan kesimpulan. Premis 1, semua. Dia guna bahasa semua. Semua bola berbentuk sfera. So, jawapan dia palsu. Premis 2, bola rugby ialah bola. So, jawapan dia benar. Kesimpulan, bola rugby berbentuk sfera. Jawapan dia palsu. Bola rugby ni bentuk dia lonjong. Lonjong. Cuba boleh ya? Boleh kan? Mungkin ada setengah sekolah ada permainan rugby ataupun awak tengok dekat TV pun kan bola rugby tu nampak dia lonjong. Jadi dia bukan berbentuk sfera. Jadi kesimpulan dia palsu. Jadi oleh kerana premis dan kesimpulan ada jawapan yang palsu, dia masuk kategori tidak munasabah. Potong munasabah. Kemudian untuk justifikasi, tolong tulis yang palsu. Jadi justifikasi, premis 1 adalah palsu dan kesimpulan adalah palsu. Yang benar tak payah tulislah. Itu cara tulis justifikasi. Jadi bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 ni anak-anak kena hafal untuk menentukan hujah didaktik itu sah ataupun tidak sah. Itu kaedah dia. Okey. Okey, yang ini soalan ubahan. Diberi bahawa P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R dan secara songsang dengan S. Jadi follow cerita dalam soalan, kemudian tukarkan soalan tu dalam bentuk simbol matematik. Jadi P berubah secara langsung dengan Q. Tukarkan ayat ni ke dalam simbol. Ini simbol. Kemudian secara langsung dengan punca kuasa 2R. Tukarkan dalam bentuk simbol. Ini punca kuasa 2R. Secara songsang. Bila dia kata secara songsang kena tulis 1 bahagi. Secara songsang kena tulis 1 bahagi dengan S. Bermaksud kena tulis 1 bahagi S. Itu dia. Kemudian punca kuasa 2R tukar kepada R kuasa 1/2. S tak ada kuasa, letak 1 sebagai kuasa. Tulis seperti mana yang cikgu buat. Itu dia. Q tak nampak kuasa, letak 1. S tak nampak kuasa, letak 1. Dan punca kuasa 2R, jadikan R berkuasa 1/2. Kemudian pindahkan S tu ke atas. Bertukarlah 1 kepada negatif 1. Kemudian kita ambil maklumat yang diberi dalam soalan, letak di bawah. Okey, cikgu nak tanya. Alifah, apa jawapan M? Jawapan M berapa, Alifah? Siapa tahu apa jawapan M? Guna kaedah perbandingan. Nurainul? Awak bandingkan di situ. Adam Haikal. Adam, apa jawapan M? Awak tengok Q, atas dia M. Tengok di atas Q, atas dia 1. Jadi M sepadan dengan 1. Apa jawapan N? Tanusha. Apa jawapan N? N sepadan dengan 1/2. 1/2. Okey, apa jawapan W, Tanusha? Tekan Negatif 1. Itu dia. Itulah jawapan M, N dan juga W. Itu dia. Ni kaedah cari jawapan. Rasa cikgu ubahan ni tak adalah susah sangat. Kalau keluar di kertas 2, pastikan markah penuh lah. Markah penuh. Okey, yang ini satu contoh soalan penakulan logik. Lengkapkan premis 2 untuk membentuk hujah didaktik yang sah dan munasabah. Premis 1,
jika N sama dengan 1, maka Y sama dengan X kuasa N tambah 5 ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi premis 2 kita nak cari jawapan. Dan kesimpulan N tak sama dengan 1. Jadi cara nak cari jawapan, langkah pertama, padam jika. Langkah kedua, padam maka. Kemudian, langkah ketiga, cari yang diulang. Kita nampak N di atas, N di bawah, N diulang. Padam di atas, padam di bawah. Nombor 1 pun berulang. Padam 1 di atas, padam 1 di bawah. Kemudian tanda tidak sama dengan tu dipisahkan. Tanda tak sama dengan awak pisahkan dia. Makna sama dengan tidak ni, awak pisahkan dia. Dapat bentuk begini. Kemudian kita dapati tanda sama dengan berulang. So, padam di atas, padam di bawah. So, jawapan yang tinggal, itulah jawapan dia. So, jawapan yang tinggal tu kita salin sahaja. Kemudian tidak ni tanda slash ni dipanggil sebagai tidak ataupun bukan. Tanda slash ni boleh ditukarkan dalam perkataan bukan ataupun tidak. So, letakkan tanda slash tu di belakang ialah ni. Potong ialah, masuk di tengah ni perkataan bukan. So, jawapan premis 2 adalah Y sama dengan X kuasa N tambah 5 bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi besok tanda slash tu tolong gantikan dengan perkataan bukan ataupun tidak. Jadi besok kena sesuai ke lah. Bahasa yang kita nak guna. Bukan ataupun tidak. Jadi kena sesuaikan dengan soalan tu. Jadi dekat sini tak sesuai dengan perkataan tidak. Jadi kena guna bahasa bukan. Itu kaedah cari jawapan. Macam mana Cikgu Zuliza? Apa respon Cikgu Zuliza tentang soalan macam ini untuk anak-anak murid? Boleh ya? Anak-anak murid boleh ikut tak ni? Respon? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Cikgu rasa okey lah. Okey, ni soalan rangkaian dalam teori graf. Graf berikut bukan merupakan satu pokok. Ubah suai graf itu menjadi satu pokok. Jadi tadi cikgu dah bagi dalam bentuk soalan kertas 1. Yang ini soalan kertas 2. Kita nak ubah gambar rajah ni menjadi pokok. Jadi bucu perlu dikekalkan. So bucu di sini ada 6. Dan tepi dia ada 8. Jadi untuk membina pokok, bucu kita kekal kat 6, tepi kita cari gunakan formula bilangan bucu tolak 1. Jadi bilangan bucu dia 8, bilangan bucu dia 6, tolak dengan 1, bilangan tepi dapat 5. Jadi di gambar rajah tu mempunyai 8 tepi. Untuk membina pokok, kita nak 5 tepi sahaja. Bermaksud 3 tepi perlu dibuang. Jadi tepi yang cikgu buang yang berwarna hijau. 1, kita nak buang 3. 1, 2, 3. Jadi bila cikgu buang, inilah gambar rajah pokok yang perlu dilukis. Okey. Pastikan gambar rajah dia tidak ada kitaran ataupun gambar rajah dia tidak tertutup. Kalau tertutup, salah lah. Dan di sini kalau kita bilang, kita dapati tepi ada 5. Sesuailah dengan bilangan tepi yang kita nak 5. Mungkin pelajar lain dia buang 3 tepi ni pada garisan yang lain pun boleh. Ini yang kedua. So pelajar ni buang 3 tepi. Tepi yang dia buang dekat sini 1. Kemudian yang kedua dekat sini. Yang ketiga dia buang dekat sini. So, bila cikgu buang 3 tepi, keluarlah gambar rajah pokok. Inilah gambar yang kedua. Itu dia. Jadi besok antara pelajar dengan pelajar, antara anak-anak nanti, mungkinlah gambar rajah tak samalah.
Sebab banyak gambar rajah yang boleh dilahirkan sebagai pokok. Okey, ini tajuk kebarangkalian kertas 2. Rajah 1 menunjukkan 3 kepingkat berhuruf di dalam kotak P dan 3 kepingkat bernombor di dalam kotak Q. Sekepingkat dipilih secara rawak masing-masing daripada kotak P dan kotak Q. Kotak P ambil 1 kad, kotak Q ambil 1 kad. Cari kebarangkalian mendapat huruf vokal daripada kotak P dan nombor ganjil daripada kotak Q dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi ruang sampel perlu ditulislah sebab dia bagi tu dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Kena tulislah. Jadi kotak P ambil E, kotak Q ambil 3. Kotak P ambil E, kotak Q ambil 5. Kotak P ambil E, kotak Q ambil 8. Kotak P ambil N, kotak Q ambil 3. Macam inilah. Kotak P ambil E, kotak Q ambil 3. Kotak P ambil E, kotak Q ambil 5. Kotak P ambil E, kotak Q ambil 8. Kotak P ambil N, kotak Q ambil 3. Kotak P ambil N, kotak Q ambil 5. Kotak P ambil N, kotak Q ambil 8. Dan seterusnya. Itulah dia punya ruang sampel. Jadi bila kita bilang ruang sampel dia 9. Satu markah. Ruang sampel. Kemudian dia minta kotak P huruf vokal, manakala kotak Q adalah nombor ganjil. Jadi cikgu boleh pilih E3. E adalah vokal, 3 tu ganjil. E5 pun boleh dipilih. E vokal, 5 tu ganjil. E8 tak boleh. E vokal, 8 genap. Kita nak ganjil. Dan nombor-nombor lain pun tak boleh terima. Jadi ada 2 saja kesudahan. 2 kesudahan daripada ruang sampel dia 9. Jadi jawapan kebarangkalian 2/9. So di sini ada 3 markah yang boleh diberi. 1 markah pada penyenaraian. Yang kedua, kesudahan dia E3 dengan E5. Kemudian markah yang ketiga pada jawapan kebarangkalian. 2/9. Okey. Boleh ya? Tentukan nilai kebenaran pernyataan matematik berikut. Jika palsu, beri satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Semua gandaan 3 ialah gandaan 9. Dekat sini dia guna bahasa semua. Bila dia guna bahasa semua gandaan 3 ialah gandaan 9. So, nilai kebenaran. Ini gandaan 3. Gandaan 3 CP3. 3, 6, 9, 12 dan sebagainya. Gandaan 9 merupakan CP9. Iaitu 9, 18, 27, 36 dan sebagainya. Kalau kemudian disebut semua gandaan 3 ialah gandaan 9. Maksud dia, semua nombor dalam CP3 ada dalam CP9. Maknanya tak betul lah. Sebab kita dapati nombor 3, nombor 6, nombor 12, nombor 15 tak ada dalam CP9. Jadi nilai kebenaran adalah palsu. Sebab dia guna bahasa semua. Semua nombor dalam CP3 ada dalam CP9. Tak betul. Sebab dalam CP9 tak ada nombor 3, tak ada nombor 6, tak ada nombor 12, tak ada nombor 15, tak ada nombor 21, tak ada nombor 24, tak ada nombor 30, tak ada nombor 33 dan sebagainya. Jadi nilai kebenaran dia palsu. Kemudian dia minta satu contoh penyangkal. Pilihlah mana-mana nombor yang cikgu sebut tadi. Jadi contoh penyangkal di sini cikgu pilih nombor 6. Itu cara bagi jawapan. Anak-anak yang dikasihi tolong respon. Faham tak apa yang cikgu ajar ni? Respon? Faham cikgu. Okey. Tu. Kenapa 6 dipilih sebagai contoh penyangkal? Sebab 6 ada dalam CP3 tetapi 6 tak ada dalam CP9.
Cikgu, Ya. saya ada soalan. Kenapa? Okey. Apa maksud penyangkal tu? Penyangkal ni kita menyangkal apa yang ada. Lelaki, kalau kita sangkal, perempuan. Genap, penyangkal dia, ganjil. Ganjil, penyangkal dia, genap. Macam tu. Oh, okey, faham. Ah. Terima kasih, cikgu. Okay. Penyangkal ni makna kita menyangkal. Menyangkal daripada apa yang diberi. Itu maksud penyangkal. Okey, ini soalan berkaitan dengan insurans. Rohana terlibat dalam kemalangan kereta dan dimasukkan ke hospital selama 2 minggu. Kos bilik wadnya ialah RM150 sehari dan kos rawatannya berjumlah RM12,000. Jika kos insurans Rohana ialah 15% daripada jumlah kos rawatan perubatannya dan peruntukan deductible sebanyak RM500, hitung bayaran yang syarikat insurans Rohana akan jelaskan. Itu dia. Jadi kita cuba lihat di sini, dia punya bayaran deductible RM500. Jadi dia punya kos rawatan RM12,000. Kos bilik 1 hari RM150. Dan Rohana tu duduk di hospital dalam keadaan 2 minggu. 2 minggu bersamaan dengan 14 hari. Jadi kos bilik dia RM150 untuk 1 hari, darabkan dengan 14 hari. Di kos bilik dia adalah RM2,100. Dan kos rawatan dia RM12,000. Jadi bil untuk rawatan adalah RM12,000 tambah dengan kos bilik wad RM2,100. Jadi jumlah bil rawatan RM12,000 tambah dengan RM2,100. RM14,100. Okey. Kemudian kita cari pula co-insurance. 15% untuk Rohana, bermakna untuk syarikat insurans, 100 tolak 15. Yang itu yang keluar 85 ni. Jadi untuk pengetahuan anak-anak co-insurance, nombor yang depan ni untuk syarikat insurans, nombor yang di belakang untuk pemegang polisi. Dan pemegang polisi di sini adalah Rohana. Okey. Jadi baki kos rawatan, kena kira baki kos rawatan, ambil jumlah bil rawatan, tolong tolak dengan deductible. 500. Itu kaedah mengira baki kos rawatan. Dan jadi baki kos rawatan adalah 13,600. Jadi untuk cari bayaran yang ditanggung oleh syarikat insurans, ambil nilai co-insurans 85% ni, darabkan dengan bacaan baki kos rawatan 13,600. Itu kaedah mengira bayaran yang ditanggung oleh syarikat insurans. Dia ambil bayaran ataupun ambil bacaan co-insurans daripada syarikat insurans 85 ni, jadikan peratus 85/100, darabkan dengan baki kos rawatan 13,600. Itulah jawapan bayaran yang ditanggung oleh syarikat insurans, iaitu RM11,560. Anak-anak yang dikasihi, tolong respon, cikgu nak dengar. Boleh faham tak ni? Respon? Boleh, cikgu. Boleh, bagus. Ni bila awak jawab nanti tolong tunjuk macam yang cikgu tunjuk ni supaya dipahami oleh pemeriksa. Maknanya kaedah kita jelas, tepat dan mudah dipahami. Jangan besok tulis kelang kabut jadi pemeriksa nak baca pun tak faham yang mana satu kedudukan jawapan. Jadi kita tulis dengan keadaan yang sistematik, kemas dan cukup teratur. Okey, yang ini pula, yang ini tajuk set. SMK Selamat telah mengadakan jamuan akhir tahun. Dalam jamuan itu 3 hidangan telah disediakan, iaitu mi kari, laksa dan kari pap. Cikgu Umi dan Cikgu Tijah telah memilih mi kari sebagai hidangan utama mereka. Keberangkalian Cikgu Umi ni simbol dia U, dan Cikgu Tijah simbol dia T, makan mi kari adalah 5/9 dan 2/9.
Lengkapkan gambar rajah band di ruang jawapan. Seterusnya cari kebarangkalian Cikgu Umi dan Cikgu Tijah tidak makan mi kari. Okey, bulatan U ni untuk Cikgu Umi, bulatan T ni untuk Cikgu Tijah. Dan kita nampak ada nombor 2/9 pada persilangan. Jadi kita lengkapkan nombor di luar 2/9 ni untuk Cikgu Umi. Untuk Cikgu Umi, kebarangkalian dia 5/9. Dalam ni dah ada 2/9, jadi bermakna yang di luar ni adalah 5/9 tolak dengan 2/9. So yang dalam ni 3/9. Manakala Cikgu Tijah pula, keberangkalian dia 2/5. Cuba lihat bulatan Cikgu Tijah, dah ada 2/9 dekat dalam ni, bermakna yang di luar ni adalah 2/5 tolak dengan 2/9. So dalam ni tolong tulis 8/45. Dan nilai kebarangkalian adalah 1, nilai paling besar. Bermakna nombor yang duduk di luar bulatan ni adalah 1 tolak 3/9 tolak 2/9 tolak 8/45. Jadi bacaan 4/15 duduk di luar bulatan. Ini kaedah melengkapkan gambar rajah band. Dapatlah markah penuh. Kemudian soalan tu yang kedua dia kata cari kebarangkalian Cikgu Umi dan Cikgu Tijah tak makan mi kari. Tak makan mi kari bermaksud duduk di luar bulatan. Bulatan tu menunjukkan makan mi kari. Jadi kalau tak makan, duduk di luar bulatan dan jawapan dia adalah 4/15. Dah ada dah. Itulah jawapan yang cikgu tik warna merah tu untuk menjawab soalan yang kedua. Boleh ya? Ini markah penuh ni. Okey, yang ini soalan ni tadi cikgu bagi contoh soalan kertas 1. Ni contoh soalan kertas 2. Jadual berikut menunjukkan premium tahunan setiap RM1,000 untuk insurans hayat 10 tahun. Jadi cuba perhatikan jadual yang diberi. Ramdhani berumur 32 tahun dan seorang bukan perokok. Nilai muka insurans adalah RM80,000. Cari premium tahunan yang dibayar oleh Ramdhani. Dia Ramdhani ni 32 tahun dekat jadual. 32 tahun ni berada di antara 25 hingga 30. 31 hingga 35. 32 tahun ni duduk di antara 31 hingga 35. Dan Ramdhani ni bukan perokok. Bukan perokok kena ambil RM2.64. Jadi kita guna kaedah tadi, RM1,000 mewakili RM2.64. Jadi kalau nilai muka dia RM80,000, jawapan dia adalah 80,000 bahagi 1,000 darab dengan RM2.64. Itulah premium tahunan. RM211.20. Ini contoh jawapan untuk kertas 2. Kertas 2 Boleh ya? Itu kaedah. Cikgu Jenny. Cikgu Jenny. Ya, Cikgu Roslan. Saya lebihkan sikit masa boleh? Sebab tadi kita ada gangguan mula-mula, boleh ya? Boleh. Okey, ini soalan sebab dah pukul 5, cikgu lebihkan sikit. Boleh ya? Anak-anak minta dengan kebenaran. Okey, ini soalan seterusnya. Umur dalam tahun bagi 8 orang pekerja di sebuah restoran ialah 25, 27 sehingga 52. Diberi min dan sisian piawai mereka ialah 34.5 tahun dan 9.86 tahun. Cari min dan sisian piawai baharu umur pekerja selepas 3 tahun. Jadi min dia diberi 34.5 tahun, 34.5 tahun dan sisian piawai diberi 9.86 tahun. Jadi kalau dia kata dia nak min baharu selepas 3 tahun. Selepas 3 tahun bermaksud mesti tambah 3 lah. Selepas 3 tahun tambah 3. Sebelum 3 tahun tolak 3. Tu. Jadi kalau selepas 3 tahun min baharu
Ambil min yang asal 34.5. Selepas 3 tahun bermaksud tambah 3. Jadi tambahlah dengan 3. Itulah jawapan min baru. 37.5. Manakala sisian piawai diberi 9.86 tahun. Jadi untuk cari sisian piawai yang baru, bacaan dia tak berubah dengan yang asal. Sebab selepas 3 tahun bermaksud tambah 3. Tambah tolak tak mempengaruhi sisian piawai. Jadi tambah 3 jangan masuk dekat jawapan. Jadi jawapan dia masih kekal dengan jawapan 9.86 tahun. Tak berubah seperti mana yang asal. Tu cikgu tulis. Kekal abadi, kekal abadi, kekal abadi. Ya. Jawapan dia sama dengan yang asal, tak berubah. Jangan tambah 3 pula. Awak bagi jawapan 12.86. Dah tak betul. Ditambah dan tolak tak mempengaruhi jawapan CCM piawai baru. Jadi CCM piawai ni hanya dipengaruhi dengan operasi darab dan bahagi sahaja. Tambah tolak jangan masuk dalam jawapan. Masuk dalam jawapan, mak menangis. Jawapan kita tu salah. Tu jaga. Okey, ni satu soalan. Dalam handout di muka surat 10, soalan nombor 2. Julat dan barian bagi satu set data masing-masing 10 dan 4. Jika setiap data didarab dengan 3 dan kemudian ditambah dengan 2, julat dan barian untuk set data yang baru masing-masing adalah 2P dan P tambah Q. Cari nilai P dan nilai Q. Jadi dalam soalan ni julat diberi nilai dia 10, julat asal 10, barian asal 4. Kemudian dia sebut data tu didarab dengan 3, kemudian ditambah dengan 2. Jadi julat baharu, data tu darab dengan 3, kemudian ditambah dengan 2. Jadi untuk julat baharu, ambil julat yang asal 10. Oleh kerana data tu darab dengan 3, cikgu darab dengan 3. Dan dia sebut data tu tambah dengan 2. Tambah dengan 2. Dan tadi cikgu dah sebut, julat, barian, sistem piawai dan juga julat antara kuartil tidak dipengaruhi oleh tambah dan tolak. Jadi untuk julat baharu ni, tambah 2 jangan masuk. Padam dia. Jawapan dia 30. Dan julat baharu yang diberitahu dalam soalan, nilai adalah 2P. Dan 2 cerita yang sama, 2 jawapan ni diijab kabul. So 2P diijab kabul dengan 30. P adalah 30 bahagi 2. Dan jawapan P adalah 15. Kemudian maklumat yang kedua pula, kita cari pula jawapan untuk barian baru. Barian asal, nilai dia 4. Kemudian data didarab dengan 3. Kita darab dengan 3. Dan kemudian dia kata tambah dengan 2. Tambah dengan 2, jangan masuk dalam barian baru. Jadi tambah 2 tu padam. Dan satu lagi yang harus diingat, untuk barian, selepas kita darab, kena letak kuasa 2. Saya cukup bimbang besok anak-anak lupa nak letak kuasa 2. Dan jawapan dia adalah 4 darab 9, 36. Dan barian baru dalam soalan diberitahu nilai dia adalah P tambah Q. 2 cerita yang sama, 2 jawapan diijab kabul. Kemudian jawapan P cikgu gantikan dengan 15. Kemudian pindahkanlah pindahkan P ke sebelah kanan sebagai tolak. Q adalah 36 tolak P. P tukar dengan 15. Dapatlah jawapan Q sebagai 21. Itulah jawapan P dan jawapan Q untuk jawab soalan yang diminta. Anak-anak SMK Damansara Damai 1, boleh faham tak apa yang cikgu tunjuk ni? Tolong respon. Boleh? Anak-anak? Boleh. Okey. Okey, ini satu lagi contoh soalan. Encik Mahat menjual X ekor lembu dan Y ekor kambing pada bulan lepas. Maklumat di bawah berkaitan dengan jualan Encik Mahat. Jumlah lembu dan kambing yang dijual selebih-lebihnya 60 ekor. Yang kedua,
Bilangan minimum lembu ialah 18 ekor. Yang ketiga, bilangan minimum kambing ialah 6 ekor. Berdasarkan maklumat di atas, tulis ketiga-tiga kesamaan linear yang mewakili situasi di atas selain X besar sama dengan sifar dan Y besar sama dengan sifar. Yang ini elok guna simbol lah. Katakan X simbol untuk bilangan ekor lembu, Y simbol kepada, dah ada kat atas ni. Lembu ni simbol dia X, manakala kambing tu simbol dia Y. Dah ada kat atas tu. Bilangan ekor lembu X, bilangan ekor kambing Y. Kemudian yang pertama, jumlah lembu dan kambing. Jumlah lembu dan kambing bermaksud X tambah Y. Selebih-lebih, kena ingat apa simbol selebih-lebih. Selebih-lebih ni simbol dia kecil sama dengan 60 letak di belakang. Satu markah. Yang kedua, bilangan lembu. Lembu ni simbol dia X. Lembu simbol dia X. Lembu tu simbol dia X. Minimum. Minimum ni simbol dia besar sama dengan. Kemudian letak 18 di belakang. Itu cara tukar ayat kepada simbol. Setiap satu yang ditulis ni markah dia satu. Jika betul lah. Yang ketiga, bilangan kambing. Kambing simbol dia Y. Kambing simbol dia Y. Minimum guna simbol besar sama dengan 6 letak di belakang. Inilah 3 jawapan untuk tajuk kesamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Dan setiap satu yang betul, markah diberi 1. Itu kaedah dia. Itu kaedah bagaimana menentukan jawapan. Okay, anak-anak, ni satu soalan yang terakhir lah. Sebelum kita tamatkan, minta maaf banyak-banyak sebab dah melepasi pukul 5 petang. Cuba tengok soalan ni. Ni soalan berkaitan dengan tajuk pengurusan keuangan, financial management. Pada bulan Mei, Hamdan memperoleh pendapatan bersih sebanyak RM4,500 hasil daripada jualan cili-cilinya. Dia juga memperoleh pendapatan pasif sebanyak RM1,500. Perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap beliau pada bulan tersebut adalah RM680 dan RM1,800. Pada bulan berikutnya, pendapatan aktif Hamdan bertambah sebanyak 10%. Namun pendapatan pasifnya berkurangan sebanyak 50%. Perbelanjaan tidak tetapnya pula bertambah sebanyak 3 kali ganda kerana sambutan Hari Raya Aidilfitri. Manakala perbelanjaan tetapnya adalah sama seperti bulan Mei. Berdasarkan penyataan, jelaskan aliran tunai Hamdan dan berikan justifikasi anda. Ini soalan ni agak panjang dan kena baca dengan teliti dan kena memahami apa isi kandungan dalam soalan. Jadi kita ambil di sini pendapatan bersih dia 4,500, pendapatan pasif 1,500, perbelanjaan tetap 680, perbelanjaan tidak tetap 1,800. Kemudian kita baca pendapatan aktif, pendapatan bersih ni pendapatan aktif lah, bertambah 10%. 10% ni bermaksud 100 tambah 10. Kalau berkurang, 100 tolak 10. Jadi 100 tambah 10, dia jadi 110. Darabkan dengan 4,500. Itulah bacaan pendapatan aktif yang bertambah 10%. Jadi jawapan 4950. Pendapatan pasif berkurangan 50%. Jadi pendapatan pasif 1,500. Kalau kurang 50%, mana separuh lah. Tinggallah 750. 750. Kemudian perbelanjaan tidak tetap bertambah 3 kali ganda. Perbelanjaan tidak tetap 1,800. Kalau bertambah 3 kali ganda, darab dengan 3. Jadi bila cikgu darab dengan 3, jadi perbelanjaan tidak tetap jadilah 5,400. Jadi untuk cari aliran tunai ni formula dia jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Itu formula untuk aliran tunai. Jumlah pendapatan bermaksud pendapatan aktif
tambah pendapatan pasif. Manakala jumlah perbelanjaan bermaksud perbelanjaan tetap tambah perbelanjaan tidak tetap. Dan bila kita kira, jawapan dia negatif 380. Arahan tunai itu dalam bentuk negatif. Bila arahan tunai itu dalam bentuk negatif, apa yang akan dibuat oleh Hamdan? Jadi Hamdan akan buat, itulah. Bila arahan tunai itu negatif, dia tak ada duit dah. Bila Hamdan tu tak ada duit, Hamdan terpaksa berhutang untuk menampung perbelanjaannya kerana tidak mempunyai wang yang cukup. Itu cara menulis justifikasi. Dan ataupun boleh juga tulis justifikasi seperti inilah, yang kedua ni. Ataupun Hamdan terpaksa mengurangkan perbelanjaan tidak tetap untuk menampung perbelanjaannya kerana tidak mempunyai wang yang cukup. Jadi cikgu kira sekadar ini saja yang dapat cikgu bantu. Mohon maaf banyak-banyak kepada semua yang ada. Sebab cikgu dah ambil masa hampir 15 minit daripada masa sepatutnya tamat pukul 5. Sebab kita ada gangguan pada permulaan tadi, hilang radar, hilang line. Jadi terima kasih kepada Cikgu Jenny yang jemput saya hadir untuk beri seminar kepada anak-anak semua. Terima kasih kepada Cikgu Ziliza dan terima kasih kepada Cikgu Nur Hasnah. Dan cikgu mohon maaf kepada semua yang ada dalam talian ni. Kalau cikgu terkasar bahasa kepada semua anak-anak murid dan semua guru-guru yang ada dalam talian. Terima kasih Daun Keladi. Dan insyaAllah saya akan datang ke sekolah insyaAllah pada hari Jumaat 14 bulan 1 untuk kita lihat pula berkaitan dengan tajuk itulah pelajar. Okey. Jadi saya pulang balik kepada pengacara majlis. Sekian, mohon maaf jika salah dan silap sepanjang mengendali seminar pada petang ini. Okey, saya pulang balik kepada Cikgu Zuliza. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Roslan bin Kamarudin. Alhamdulillah, ribuan terima kasih kita ucapkan kepada Encik Roslan bin Kamarudin di atas perkongsian yang amat sekali berguna untuk pelajar-pelajar SMK Damansara Damai 1. Okey, cikgu harap pelajar-pelajar dapatlah memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh hari ini. Okey, insyaAllah ada masa kita akan jumpa lagi dengan Cikgu Roslan pada hari Jumaat. Okey. Okey. Okey, itu sajalah untuk kali ini. Terima kasih semua. Mungkin semua dah penat, boleh berehat. Okey, kita jumpa. Terima kasih semua yang hadir.